Dan untuk cerita pagi Sarawak kita pada pagi ini, kita kembali bersama rakan di Studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih Awang untuk cerita pagi Sarawak penonton. Sekarang ini kita akan lihat kepada satu aspek yang penting untuk kita buka perpaduan dalam negara kita melalui sukan. Dan kita akan bicarakan tentang Liga Sukan Uniti Perkebangsaan bersama dengan Tuan Mat Rizal Nawab Jam, Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sempat dari makan pagi. Alhamdulillah. Minum air dia sempat. Alhamdulillah. Okey. Dan pagi ini kita terus nak berbicara tentang Liga Sukan Uniti yang telah pun berlangsung pada September dan Oktober baru-baru ini. Itu untuk peringkat negeri. Betul. Dan kemudiannya kita akan bawa ke mereka untuk perkebangsaan nanti. Dan kalau boleh kongsikan sikit permulaannya, apakah latar belakang dan kenapa kita lakukan Liga Sukan Uniti untuk kali ini. Okey, terima kasih pengacara. Macam ni Tuan, Liga Sukan Uniti kita perkenalkan pada tahun 2022. Itulah yang pertama kita kenalkan. So aspek dia masa tu Top Management Kementerian Perpaduan Negara mereka mengutarakanlah kita akan lakukan satu bentuk engagement dengan orang kata dengan belia lah, senang cerita macam mana wujudkan perpaduan. So daripada lanjutan daripada itu kita wujudkanlah Liga Sukan Uniti ni sebab Liga Sukan ni dapat menghimpunkan belia paling ramai selalunya. So itulah asalnya. So pada tahun 2020 itulah kita dah mulakan Liga Sukan Uniti ni di peringkat negeri lah. Okay, cuma pada masa tu hanya 2 sukan saja terlibat Tuan, iaitu futsal dan juga bola jaring. So pada tahun 2023 ni bila kita laksanakan, kita nampak sambutan tahun lepas tu alhamdulillah banyak beransangkan, sangat beransangkan. So Tuan Management kata why not kita tambahkan sukan. So kita tambahkan sukan. Daripada 2 jadi berapa sekarang? Jadi 4 sekarang Tuan. 4. Kita tambah sekarang, kita ada badminton dan kita tambah dengan bola keranjang. Alhamdulillah. Dan juga yang keunikan tahun ni kita dapat kerjasama daripada Persatuan Utama Sukan Negara, iaitu Persatuan Bola Keranjang, Persatuan Bola Sepak Malaysia, Persatuan Bola Jaring Malaysia dan juga Badminton Malaysia. So itulah kita naikkan sikit taraf Liga Sukan ini pada tahun ini Tuan. Baik, kalau 2 sukan sebelum ni kita naik taraf kepada 4 sukan dan mendapat kerjasama daripada pihak-pihak yang berkenaan. Dan kalau kita lihat anggaran, berapa ramai yang terlibat untuk sukan peringkat negeri dan juga bukan kebangsaan nanti? Okey, dan maksudnya Tuan, kalau katakan dari sudut peserta Tuan, kalau peserta kita dapatlah lebih kurang dalam almost 14 hingga 15 ribu orang penyertaan satu seluruh negara Tuan. Alhamdulillah, memang satu bilangan yang kita membanggakan jugalah sebenarnya. Kita pun tak jangka sebenarnya kita dapat seramai ni penyertaan. Dan juga apa yang kita berlaku bila kat peringkat negeri ni mereka bertanding dan mereka yang bergelar juara peringkat negeri ni, ini yang kita akan bawa ke mewakili negeri masing-masing ke peringkat kebangsaan untuk kita nak menentukan pula siapa akan menjadi juara kebangsaan pula Tuan. Menarik tu, kita akan nantikan apa yang akan berlaku selepas ini. Dan kalau kita bercakap tentang sukan, saya suka untuk kita menzahirkan tentang moment of unity. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan bagaimana untuk sukan yang kita adakan ketika ini, Liga Sukan Uniti ini, kita menzahirkan, kita mencerminkan tentang moment of unity. Okey Tuan, bila kita sebut moment of unity Tuan, moment of unity satu keadaan di mana satu detik di mana kesepaduan itu wujud. Itulah kita panggil moment of unity. Contoh paling mudah Tuan, kalau saya nak cari contoh, saya contoh paling dekat lah. Baru ni Pesta Bola Merdeka kan? Ya, betul. Okey, kalau Tuan tengok masa Pesta Bola Merdeka ni, dekat stadium ada pelbagai kaum yang datang menyokong pasukan Malaysia. Saya pun ada kat sana waktu tu. Tuan, saya pun ada situ juga. Tak jumpa kita. Itulah, tak sempat jumpa. So kalau apa tengok Tuan, ada kaum India, kaum Cina, Melayu, Sabah, Sarawak, pelbagai etnik ada kat situ Tuan. Pada masa tu kita tak nampak apa perbezaan, sedikit perbezaan melibat kaum ke agama ke bangsa ke yang wujud pada masa tu. Dan apa kita ada pada masa tu hanyalah sokongan kepada pasukan negara kita, semangat patriotik kita. That is what we call moment of unity ni Tuan. So itu yang kami cuba zahirkan melalui sukan. So kita nampak aspek sukan ni lah antara tempat yang kita dapat lahirkan moment of unity ni Tuan. Sebab tu kalau tengok objektif Liga Sukan ini, kami nyatakan kat situ untuk mewujudkan moment of unity melalui sukan. Itulah yang disebut moment of unity Tuan. Baik. Dan kalau kita nak berbicara tentang perbezaan dan keistimewaan Liga Sukan Uniti kali ini, apakah antaranya? Okey Tuan, kalau saya sebut keseluruhan Tuan, Liga Sukan Uniti itself is memang special. Daripada peringkat negeri ke kebangsaan ke, alhamdulillah memang dia special sendiri. Okey, keunikan kami ni Tuan, sebenarnya kalau kita nampaklah kan setiap kali bila berlakunya Liga Sukan masing-masing, kita pergi untuk mencari bakat. Betul. Kita kata okey, kita nak mewakili negara, kita nak mewakili Malaysia, kita nak mewakili negeri macam tu kan. Tapi cuma Liga Sukan itu berbeza sedikit. Naratif yang kita mainkan adalah mewujudkan perpaduan. Sebab tu kalau tengok dalam syarat penyertaan kami Tuan, kalau tuan tengok penyertaan kami tetapkan wajib
disertai oleh pelbagai kaum. Itu syarat utama kami. Untuk setiap pasukan? Setiap pasukan, wajib. Kalau tak ada, tak boleh main. Itu syarat kami. So, kenapa kami tetapkan benda tu, tuan? Kalau tuan tengok, contohlah tuan, saya bagi cerita share sikit, tuan. Silakan. Ada pasukan yang call kami, masa kami tetapkan syarat ni pada tahun lepas, call kami, tuan, kenapa letak syarat macam ni? Kami dah berlatih lama satu tim. Bila tuan letak syarat macam ni, kami kena cari pemain kaum lain. Macam mana kami nak buat? Kata, minta maaf. Kami tak ada buat apa. Ini syarat kami. Sebab kami ni bukan, tuan, kami bukan cari kejuaraan. Kami nak mencari perpaduan tu. Ya. Tapi mereka usahakan juga. Lalas wujud banyak pasukan yang ada pemain kaum-kaum lain. Mereka ambil kaum India, kaum Cina, mereka bermain sama-sama. Yang lagi biasa, tuan, bila dah habis pertandingan tu, bila kita share dengan mereka baru mereka beritahu kita pula, tuan, betul lah tuan, seronok kita orang. Baru saya kenal kaum saya, kaum India. Rupanya dia cakap saya, ada sampai pergi first time, pergi Deepawali dekat rumah kawan tu. Pergi berhari raya. Disebabkan Liga Sukan ini. Dia baru kenal. Dia baru kenal dan tempat cari kaum lain. Dia kenal kaum India contohnya kan. Dia kata, bila dah jadi kawan, pergilah. So, benda-benda ni yang kita perlukan, tuan. Benda-benda yang kita nak sebenarnya. So, mengenali kaum lain, mengenali kebudayaan lain. Itulah yang perbezaan, keunikan Liga Sukan ini, tuan, sendiri. Saya boleh puji tentang pendirian Kementerian Perpaduan sendiri untuk tiada kompromi diberikan kepada kumpulan yang tidak mengikut syarat yang ditetapkan. Betul. Misalnya untuk mengadakan satu kumpulan, sebuah sekumpulan yang mempunyai pelbagai kaum dan pelbagai etnik. Menarik itulah, saya rasa memang itu kita perlukan untuk kita menyuntik nilai perpaduan dalam bidang sukan juga. Dan kalau kita nak bercakap tentang penonton atau penyokong kan, dan tak silap saya akan berlangsung pada 18 November ini, hari Sabtu. Betul. Boleh tak kalau penonton nak datang beramai nak menyaksikan tentang sukan-sukan yang akan berlaku nanti? Memang, tuan. Kita memang menggalakkan sangat. Sebab macam tu, ni kita kehadiran penyokong ni sebab penyuntik semangat ke pemain. Kita sebagai pemain ni kadang-kadang kat padang dah sedar lesu bila dapat suara berluar, come on, kita pun ada kecergasan tu, tuan. So penyokong ni, tuan, memang kami harap dapat adil, tuan. Sebab saya ni sebenarnya benda ni pun kami jadikan sebagai salah satu momen unity juga. Kalau tuan tengok kan, bila kehadiran penyokong ramai-ramai ni, tuan, keseronokan dia, tuan, apa dia yang berlaku ni, keluarga, contoh pemain yang main dalam tu kan pelbagai kaum. Betul. Yang menyokong ni pun datang pelbagai kaum juga. So dekat dalam yang pelbagai kaum tu, penyokong pelbagai kaum kat luar ni pula, bila contohnya lah abang ke ayah ke skor gol kat dalam tu, anak-anak baik kaum kat luar ni, seronok sama lain. Boleh berkenalan. So itu yang sebenarnya benda-benda tu semua, tuan, bila keadaan masa berlangsung kami daripada Kementerian Perpaduan ni memang terharu jugalah bila benda-benda itu. Itulah momen yang kami perlukan sebenarnya. Baik. Nampak kecil kalau kita boleh berkenalan dengan kaum-kaum yang lain, tapi sebenarnya itu memberikan impak yang besar kepada perpaduan negara. Okey, apa pula harapan Kementerian Perpaduan untuk kesinambungan dan impak jangka masa panjang untuk Liga Sukan Unity kali ini? Okey, tuan. Kalau saya sebut jangka pendek, jangka panjang, tuan, bukan sekadar Liga Unity sajalah, tuan. Saya boleh simpulkanlah kot, sebab Kementerian Perpaduan kami laksanakan pelbagai program. Liga Sukan Unity, ini warisan kita. Kita ada eksposur rukun negara. Galeri Unity. Ini semua kami punya trademark, tuan. So bila kami buat program-program ni semua, tuan, adalah satu keadaan di mana kita nak memupuk perpaduan dalam jangka masa pendek. Sebabnya, tuan, kalau kita kata nak fast impact, program-program ni lah. Kita contoh Galeri Unity kan, bila kita buat, kita kumpulkan pelbagai kaum, merasai makanan kaum lain, merasai traditional music, merasai pakaian. So sama juga disukan, kita kumpulkan pelbagai kaum untuk merasai kepelbagaian, tuan. So ini adalah momen-momen kita dapat memupuk sekarang. Dan apa harapan kami pada jangka masa panjang, setiap program kami yang kami laksanakan sekarang dapat memupuk elemen perpaduan dan setiap jiwa rakyat Malaysia ni, for the long term, perpaduan itu akan wujud dengan sendirinya. Betul. Sebab saya nak kata perpaduan dekat negara kita memang dah ada, memang dah, alhamdulillah, utuh, kukuh. Cuma kita nak memperkasakan lagi, kita nak memperkukuhkan lagi. Itulah peranan Kementerian Perpaduan secara ni, dan juga hasrat kerajaan lah yang kita harapkan. Baik, untuk Sukan Liga Unity kali ini, kalau ikutkan persediaan untuk menjelang 18 November, setakat ini bagaimana? Alhamdulillah, okey, tuan. Untuk makluman, Liga Sukan Unity akan berlangsung pada Sabtu ni. So bermula kontijen kita akan terima kehadiran pada hari Jumaat ni. Kontijen akan mula sampai kat sini dan segala persiapan alhamdulillah setakat ni baik, dan juga sebab kita ada sokongan-sokongan daripada rakan-rakan strategi kita, persatuan-persatuan sukan. So memang kita dah sediakan yang terbaiklah. So kita harapkan Sabtu ni perlawanan akan berlangsung, pertandingan dia kita akan laksanakan akan berlangsung dengan baik ya, dengan jayanya, tuan. Okey, sebelum kita tamatkan wawancara kita pada pagi ini kan, mungkin sedikit pesan daripada Tuan Rizal sendiri berkaitan dengan perpaduan yang perlu kita sentiasa cakna supaya dilaksanakan supaya negara kita berada dalam keadaan makmur. Okey, tuan. Negara kita ni unik kalau compare dengan pelbagai negara lain, tuan, sebab kita ada berbagai kaum, bangsa, etnik, agama dan sebagainya. So
keharmonian atau kita kata keharmonian negara kita ni kita perlu jagalah. Sebab itu saja senjata atau alat kita dalam untuk memajukan negara sendirilah kan, dan juga memastikan negara kita berada landasan betul untuk bukan generasi kita saja, untuk generasi akan datang. So perpaduan ni sebenarnya adalah satu elemen yang sangat penting. Kalau kita dapat kekalkan, kita dapat memperkukuhkan, akan jadi tulang belakang kepada pembangunan negara kita itu sendiri, tuan. Itulah. Okey. Untuk 18 November nanti, di manakah dan pukul berapa penonton boleh datang menyaksikan pertandingan yang diadakan? Okey. Untuk 18 bulan nanti kita ada 3 venue pertandingan, tuan. Pertama untuk futsal kita akan bertandingkan dekat Bangi Uptown. Bangi Uptown yang pertandingan akan mula pada pukul 8 pagi. Di mana untuk bola keranjang, bola jaring di Sports Arena Unit 10, manakala badminton di Ilsas Unit 10. So tiga lokasi ni akan diadakan pertandingan. So penonton-penonton kalau nak hadir boleh hadir sekitar pukul 7.30. Kita insya-Allah ada set aktiviti, pocket aktiviti kita akan laksanakan kat sana. Untuk mungkin yang penting makanan pun ada kat sana. Makan ada, insya-Allah boleh beli, tak masalah. Okey, itu antara lokasi-lokasi yang anda boleh pergi nanti untuk Liga Sukan Unity. Contohnya bola jaring tadi, bola keranjang, badminton dan futsal. Baik, 4 sukan dipertandingkan untuk Liga Sukan Unity peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Mat Rizal Nawab Jam, Ketua Penolong Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, untuk perkongsian Liga Sukan Unity yang akan diadakan pada Sabtu nanti 18 November. InsyaAllah kita doakan agar perjalanan dipermudahkan, insyaAllah. Amin. Seterusnya, penonton Selamat Pagi Malaysia, kita akan ke map Malaysia untuk lihat laporan kaji cuaca di sana. Jom kita saksikan.